Rabbi sallallahu wa bihi hidayatan quwwati la ilaha illa quwwati la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma na'rifu bi awamirika wa na'rifu wa namal malaikatil muqarrabin وافتح علينا أبواب رحمتك ولنا أسرار رحمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا وحدة لساننا. قال الشيخ المسلم تعالى يا رب. Dan memadalah bank dan qomat sekira-kira mendengar orang yang di negeri itu. Jika menyahja mendengar kedengaran, tetapi tiada gugur sunat itu malaikan nyata syiar. Dan memadalah bank dan qomat. Dan memadalah bank dan qomat. Dia belum pada ni dia katanya bermula bank dan qomat itu ditutup ia pada syarak dengan ijma'. Hanya bersalahan adakah sunat atau fardu kifayah. Maka yang asahnya keduanya itu sunat kifayah. Pada hak jamaah dan sunat aini jika ia munfarid. Hukum dia seperti memberi salam. Hukum dia seperti beri salam apabila jumpa bertemu dengan orang. Kalau kita seorang tu sunat aini, kalau beramai-ramai sunat kifayah. Maklum di situ katanya dan memadalah bank dan qomat sekira-kira mendengar orang yang di dalam negeri itu. Maknanya orang yang ada di suatu tempat, bukan negeri yang kita panggil sekarang negeri Kedah, negeri Kelantan, bukan begitu. Maknanya kalau orang di dalam orang sekapung, orang di dalam satu kampung, satu kawasan, maksudnya begitu. Tapi biasanya ibarat cakapan tu dalam orang di negeri. Maknanya kalau di satu kampung dengar oleh orang di dalam kampung itu, orang yang ada di dalam satu kawasan, apabila dia azan, orang di dalam kawasan itu dengar. Walaupun kampung sekalipun, walaupun kampung yang kecil sekalipun, itu masuk di bawah kata negeri dah. Misalan satu kawasan tu rumah dia ada 50 buah rumah.
Maknanya apabila azan tu nak orang yang ada kawasan itu dengar. Sekira-kira mendengar orang yang di negeri itu. Jika dengar tu kira dengar setakat mana? Sebab pada zaman dulu tidak ada alat membesarkan suara mic tu, tidak ada. Sebab tu apabila tidak ada tu dia berajar apabila nak azan tu nak kena naik kepada tempat yang tinggi untuk nak luaskan sampaian suara. Dia katanya memada tu pada hasil sunat, dan memadalah bang dan qomat yakni pada menghasilkan sunat. Sunat kifayah, kalau orang ramai sunat kifayah, memada pada menghasilkan sunat, sekira mendengar orang di dalam negeri. Dengar akan azan itu orang yang ada, yang hadir di dalam negeri. Itu. Dengar tu jika menyaja mendengar, kedengaran. Maksudnya jika orang yang di dalam negeri itu perhati dengar. Tetapi tiada gugur sunat itu melainkan nyata syiar. Syiar itu mana tanda. Tanda kata ada didirikan jemaah pada suatu tempat. Tanda kata ada azan di suatu tempat. Jadi maksudnya jika menyaja mendengar kedengaran. Dia begini, kita orang zaman dulunya dia tidak ada alat membesarkan suara. Maka memanglah apabila azan sana itu bunyian suara azan tu tak kuat. Walaupun azan itu di tempat yang sunyi daripada pokok-pokok dan bangunan-bangunan sekalipun. Dia bunyi suara azan tu tak jelas, tak nyata seperti sekarang. Walaupun tempat itu tempat padang yang luas sekalipun, tidak ada pokok, tidak ada bangunan yang menghalangkan suara tu. Kalau tempat kitanya susah sangatlah kalau tidak ada mic sini. Tidak ada alat nak untuk membesarkan suara. Susah nak menyampaikan. Kalau dalam satu kampung pun kalau naik di atas naik di atas tempat yang tinggi pun rasanya susah sikit nak dapat suara sebab ada pokok-pokok banyak. Tapi maksud di sininya dengan jika menyaja mendengar kedengaran. Jadi maknanya apabila dia azan, sekiranya kalau kita di dalam duduk saja-saja nanti nak dengar akan suara azan, akan dapat dengar. Tetapi kalau kita sibuk dalam kerjaan, duduk bercakap, duduk bersimbang, atau duduk mengajar, duduk mengaji, kita tak perhati kepada benda luar, boleh jadinya tak dengar. Boleh jadinya tak terdengar akan suara azan. Gitu. Itu tak mengapa di situ. Sekiranya kalau orang yang perhati dengar, sampai masa dekat-dekat apabila orang azan, lepas tu orang duduk kat rumah masing-masing tu, kalau duduk saja-saja dan mereka perhati dengar, duduk tunggu-tunggu nak nanti dengar azan, dia akan dapat dengar jauh-jauh di hujung telinga masalah. Kalau rumah tu jauh daripada masjid, dia akan dapat dengar di hujung telinga jauh-jauh begitu.
Dia maksud tak nak, bukan maksud katanya dengar tu dengar jelas seperti sekarang. Kita kalau sekarang tu kalau azan di kampung sebelah pun dengar di kawasan kita sebab dengar suara, sebab alat pembesarkan suara. Kampung sebelah jauh-jauh pun dengar. Apakah lagi kalau azan di tempatan kita, itu dengar sangat. Jelas sangat. Maka jadi maknanya memada untuk nak hasil sunat sen itu, orang apabila azan, suara azan itu dapat didengar kepada orang yang ada di kawasan-kawasan itu. Tapi dengar tu dengan secara dengar tu jelas tak jelas tu sekiranya kalau dia perhati dengar, tunggu nak dengar azan tu dia akan dengar. Walaupun dengar ujung-ujung telinga sekalipun. Tetapi kalau mereka dalam ketika azan tu basuh baju masalah, duduk buat kerja tu kerja ni, atau duduk bersimbang masalah, bercakap dengan tetamu ke masalah, atau duduk belajar, duduk mengaji, dia tak, kalau tak perhati tak dengar. Itu pun dah memadai. Memadai pada hasil sunat. Tetapi tiada gugur sunat itu malaikat nyata syiar. Tetapi tidak gugur sunat. Sunat kifayah kalau berjemaah, sunat aini kalau seorang. Malaikat nyata syiar. Nyata oleh tandaan. Tandaan kata di situ, di tempat ni ada azan, ada diri jamaah. Selepas pada azan nak solat jamaah pula. Apabila syiar tu misalan kalau kita katanya orang dalam satu tempatan tu dia tahu katanya setiap waktu ada azan, setiap waktu ada azan. Tetapi dengar tak dengar tu orang tempatan dia dah tahu katanya di sini ada azan setiap waktu. Tetapi masalahnya nak bagi itu orang luar yang lalu jalan, orang kampung lain yang lalu jalan, artinya orang yang kampung lain datang kepada rumah siapa-siapa dalam kampung itu, apabila masuk waktu mereka itu akan dengar suara azan. Jadi nyata katanya ada azan di kampung ni sebab dia dengar. Apabila nyata syiar itulah barulah hasil sunat kifayah. Bermula bang dan iqamat itu hanya disunatkan kedua-dua bagi sembahyang fardu yang 5. Yang 5 waktu. Katanya bermula bang azan saja. Azan dan qomat. Azan juga qomat. Itu hanya disunat kedua-duanya dan qomat bagi sembahyang fardu yang 5 waktu. Itu saja. Jadi kalau maknanya kalau sembahyang bukan sembahyang fardu yang 5 waktu tak disunatkan bang dan qomat. Kenapa dia kait sembahyang fardu yang 5 waktu, nak keluarkan sembahyang fardu yang nazar. Sembahyang apa dia? Sembahyang fardu tapi fardu bukan sebab 5 waktu ni, bahkan fardu tu dengan sebab dia nazar. Maka itu pun tak disunatkan juga. Sebab sembahyang fardu ada 2 kan. Sembahyang fardu yang 5 waktu masuk qada dan tunai. Lepas tu ada satu laginya ialah sembahyang fardu ain, ialah sebab dia nazar. Lepas tu ada satu lagi ialah fardu kifayah. Fardu kifayah tu ialah salat jenazah. Lepas tu lain pada tunya sembahyang sunat. Maka yang disunatkan azan tu ialah azan untuk nak solat sembahyang fardu, untuk nak sembahyang fardu
yang 5 waktu itu saja. Tiada sunat, yakni tiada sunat azan dan bang dan qomat, azan dan qomat pada sembahyang nazar. Nah, sembahyang nazar tu walaupun sembahyang nazar tu adalah sembahyang yang fardu sekalipun, yang wajib sekalipun. Fardu dan wajib tu makna sama. Uh, dan sembahyang jenazah walaupun fardu kifayah, jadi solat jenazah pun fardu, tak apalah kita tak boleh tilik ain ke kifayah, tak kira lah. Tapi sembahyang nazar fardu, sembahyang jenazah pun fardu, 5 waktu pun fardu. Tetapi yang naknya, yang disunatnya fardu yang 5 waktu. Kalau fardu sebab nazar, tidak. Fardu kifayah, tidak. Tidak apa, tidak sunat. Dan sembahyang sunat ataf pada sembahyang nazar. Yakni katanya tiada sunat, yakni tiada sunat azan dan qomat pada sembahyang nazar. Dan sembahyang jenazah maknanya tiada sunat azan dan qomat pada sembahyang jenazah. Dan sembahyang sunat, yakni tiada sunat azan dan qomat, tiada sunat bang dan qomat pada sembahyang sunat. Walaupun nak sembahyang dengan secara jemaah sekalipun, tak sunat qomat dan azan. Tengok tarawih, kita tak azan dah. Kalau pakat-pakat nak bangun qiyamul lail tengah malam ke masalah, tidak azan qomat dah. Maka adalah ketika itu makruh keduanya baginya. Sebab tiada warid, tiada datang daripada Nabi SAW. Tidak ada datang daripada Nabi. Katanya, maka adalah ketika itu, ketika sembahyang lain daripada sembahyang fardu yang 5, makruh keduanya bang dan qomat. Baginya, bagi orang yang sembahyang nazar dan sembahyang jenazah dan sembahyang sunat. Makruh pula. Nak solat nazar, azan qomat, makruh. Nak sembahyang jenazah, azan qomat pun makruh. Nak sembahyang sunat pun azan dan qomat tu ialah makruh. Kenapa boleh kata makruh, tak disunatkan? Sebab tiada warid, tiada datang khabaran daripada Nabi. Nabi tak buat, mudah katanya. Sebab Nabi tak buat. Maknanya Nabi tidak azan dan qomat pada nak sembahyang nazar, sembahyang jenazah, sembahyang sunat tu tidak azan dan qomat. Lalu tu tak buatlah kita. Tidak ada warid daripada Nabi, kita pun tak buatlah. Dan qomat sunat bagi tiap-tiap sembahyang atas itlaq. Jadi dah maklum sana itu azan disunatkan ketika kita nak sembahyang fardu 5 waktu. Qomat pun disunatkan bagi orang yang nak sembahyang fardu yang 5 waktu. Maka masalah qomat dulu. Masalah qomat ni dia katanya dan qomat sunat bagi tiap-tiap sembahyang. Yakni sembahyang fardu yang 5 itulah. Tiap-tiap sembahyang, yakni tiap-tiap sembahyang fardu yang 5 waktu. Sebut kata kita nak solat fardu yang 5 waktu, itu sunat kita qomat. Tak kena kira lelaki ke perempuan ke, seorang ke banyak orang ke, qadha ke, ataunya tunai.
Jamuk ke tidak jamuk. Kalau jamuk pun jamuk takdim, jamuk takhir. Kedua-dua solat itu pun sebut kata semata-mata kita nak solat, nak sembahyang 5 waktu itu, mana-mana satu daripada sembahyang yang 5 waktu itu sunatlah qomat. Itlaq, semata-mata. Jadi tak 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 payah tanya. Kalau kita jamuk takhir, jamuk sembahyang jamuk masalan dalam musafir, kita jamuk apabila nak solat yang kedua. Kalau kita jamuk takdim, nak solat zuhur dulu kan, solat zuhur dulu. Kita qomat. Habis zuhur nak terus sembahyang asar, nak kena qomat ke tidak? Dah kata sana. Nak solat asar, lepas zuhur, terus solat asar. Nak kena qomat ke tidak? Sunat qomat ke tidak? Jawab kata, asalkan nak solat sembahyang fardu, mana-mana satu daripada sembahyang 5 waktu tu sunat qomat. Lalu tunya saat ni nak solat zuhur. Nak solat zuhur, kita qomat dah. Lepas tu beri salam zuhur, nak solat asar, qomat pula. Sebab dah katanya sunat atas jalan itlaq, maknanya semata-mata apabila kita nak solat mana-mana satu daripada sembahyang 5 waktu itu, maka sunat qomat semata-mata. Tak payah tanya lah. Kalau ni asalkan kata nak solat sembahyang fardu. Jamuk tak kira lah. Qadha tak qadha, tunai ke tak tunai, setiap kali nak solat, solat fardu yang 5, sunatlah qomat. Sama ada atas itlaq, semata-mata. Sunat straight. Semata-mata sunat straight. Tiap-tiap kelakuan. Tengok. Dia katanya apa makna itlaq? Sama ada qadha, tunai atau qadha. Kalau nak qadha, nak tunai pun sunat. Misalan dia sembahyang zuhur yang tunai. Belum nak solat zuhur yang tunai tu dia qomat dah. Solat zuhur tunai. Lepas tu lepas pada beri salam zuhur tunai tu, dia ada nak qadha sembahyang yang ketinggalan belum pada ni. Nak qadha zuhur yang kemarin pula. Sunat qomat pula. Habis tu nak qadha maghrib yang dia tinggal pula. Sunat qomat pula. Begitulah. Tak kira tanya sembahyang yang 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh tu qadha dan tunai. Nak solat qomat. Nak solat qomat. Begitulah. Walaupun saat ni dah qomat dah. Ni pun qomat pula. Dia tak macam azan. Tengok. Dia katanya tunai atau qadha. Lelaki atau perempuan. Lelaki nak solat, qomat. Perempuan nak qomat, nak solat, sunat qomat. Dan sama ada berjamaah atau seorang diri. Kita nak solat sembahyang fardu yang mana-mana satu daripada 5 waktu itu. Kita seorang ke, kita beramai-ramai ke, maka sunat. Tapi kalau seorang tu sunat aini, kalau ramai tu sunat kifayah. Itu masalah apa dia? Qomat. Qomat ni mudah kata sunat straight. Tapi bukan semua sembahyang. Sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu. Sunat straight. Tak kira kata lelaki perempuan yang nak solat. Tak kira katanya nak sembahyang seorang atau jemaah. Tak kira katanya tunai atau qadha, jamuk ke tak jamuk, tak ada kira. Sunat ke semua. Tetapi jika bang perempuan, ni masalah azan pula. Azan bukan semua disunat. Dia tidak itlaqkan sunat. Masalah azan. Tadi walaupun sungguhlah katanya tadi tu dia katanya apa dia tadi katanya azan dan qomat tu sunat kifayah kan.
Kalau jemaah, kalau seorang tu sunat aini, kalau seorang sungguhlah katanya azan tu sunat kifayah kalau jemaah, sunat aini kalau seorang. Tapi kena tengok pula lelaki ke perempuan, solat fardu ke solat tunai, begitu. Jemaah ke tak jemaah, begitu. Dah azan ke dah belum azan lagi. Dia kena tengok pula. Bukan straight sunat seperti qomat tu, tidak. Maka masalah perempuan, azan orang perempuan berbeza dengan azan lelaki pada sunat. Rupa mana sunat, rupa mana tak sunat. Untuk orang perempuan dulu. Azan untuk orang perempuan dulu. Dia kata tetapi jika bang perempuan dengan perlahan-lahan bagi sembahyang seorangnya atau jemaah sama-sama perempuan harus baginya tak sunat. Tetapi jika bang perempuan dia nak solat fardu, dia azan. Tapi bang dianya, azan dia tu bukan nyaring suara, bukan dengan suara yang nyaring, yang kuat, yang tinggi, tidak. Hanya dia azan tu dengan secara perlahan-lahan. Azan tu, bang tu bagi sembahyang seorangnya, dia nak sembahyang seorang, dia azan. Tapi tak kuatlah suara dia tu. Atau berjemaah sesama perempuan. Artinya azan tu nak berjemaah sesama dia. Sama-sama perempuan. Hukumnya, bang orang perempuan dengan rupa sani tu, hukumnya makruh, harus baginya. Tiada makruh. Harus, tidak makruh, tidak juga sunat. Tiada makruh, tiada makruh dan juga tiada juga sunat. Makruh tidak sunat, tidak makruh tidak sunat, sebab hukumnya ialah harus. Itu ya. Jadi hukum dianya makruh, harus, tidak makruh, tidak sunat. Demikian lagi makruh menyaringkan jika tiada hadir lelaki yang hilat, yakni lelaki yang ajnabi, yang bukan mahram, bukan suami. Yang bukan mahram, yang bukan suami. Dan demikian lagi makruh yang tadi perlahan. Yang tadi perlahan untuk seorang atau untuk berjemaah, itu harus, tidak makruh, tidak sunat. Tu kita ambil. Itu satu kelakuan yang tadi. Mana? Perempuan azan dengan secara perlahan. Begitu ya. Perempuan azan. Lepas tu di sini kita nak bagi dua. Nak bagi dua. Perempuan azan perlahan atau nyaring. Ada dua. Perempuan azan. Azan perlahan, azan nyaring. Begitu. Azan perlahan, azan nyaring. Maka azan perlahan untuk seorang, untuk jemaah sama-sama sesama perempuan, harus, tiada makruh, tiada sunat.
Itu hukumnya. Lepas tu kalau nyaring pula. Perempuan azan, nyaring. Maka di situ dibagi kepada dua kelakuan. Perempuan nyaringkan azan. Perempuan nyaringkan bang. Tengok apa hukum? Apa hukum? Maka kita tengok pula di situ di tempat di kawasan di tempat yang dia azan tu ada lelaki yang ajnabi ke tidak lelaki yang ajnabi. Ajnabi itu mana lelaki yang hilat. Maknanya kalau fardunya kalau tempat tu tidak ada lelaki yang hilat. Tidak ada orang lelaki yang hilat, maka hukumnya makruh. Tengok. Dia kata demikian lagi makruh menyaring oleh orang perempuan. Bukan orang lelaki. Sebab kita ni masalah azan orang perempuan. Masalah azan orang perempuan. Dan demikian lagi makruh bagi orang perempuan ya. Nyaring oleh perempuan dengan suara azan, nyaring oleh perempuan kan suara azan tak haram. Nyaring itu makruh. Tapi katanya makruh menyaring itu tak sampai haram jika tiada hadir lelaki yang hilat, lelaki yang ajnabi. Maknanya yang hilat maknanya yang bukan mahram dia, yang bukan suami dia. Itu kalau tidak ada. Dan jika ada hadir lelaki yang hilat, iaitu nyaringkan azan itu perempuan, iaitu nyaringkan azan oleh orang perempuan itu haram. Itu haram. Itu dua. Kalau nyaring tak lepas daripada ada kalanya makruh, ada kalanya haram. Kalau perlahan, apa dia? Perlahan maknanya tak kira lah lelaki ajnabi ada ke tidak sebab orang tak dengar. Orang tak dengar. Tetapi kalau nyaring mesti ada orang lain kat kawasan tu dengar. Maka sekiranya kalau kawasan itu ada lelaki yang bukan mahram dia, bukan suami dia, maka haram. Tapi kalau tidak ada, hanya yang ada kawasan tu, kalau ada pun ada suami dia, kalau ada pun ada mahram dia, adik abang dia masalah, maka itu makruh. Haram tu sebabnya kerana ilat bagi haram. Kerana ditakut fitnah mendengar suaranya seperti menilik kepada mukanya. Dengan suara sama dengan tengok kepada wajahnya, kepada mukanya. Apa dia? Takut datang fitnah. Takut datang fitnah. Sebab tu diharamkan. Sebab di tempat itu ada lelaki yang bukan mahram, yang bukan suami. Maka takut difitnahkan dengan suaranya. Seperti takut fitnah dengan tengok kepada mukanya. Fitnah tu maknanya membawa kepada jatuh dalam kejahatan. Walaupun tak sampai kepada berzina pun jadi timbul masalah. Dan harus menyanyi bagi perempuan serta hadir lelaki yang hilat mendengarkan dia, kerana makruh baginya mendengar dia.
dan tiada takut akan fitnah sekalipun. Bersalahan pada bank, maka disunatkan menyaja mendengar dia lagi memandang kepada muka muazzin. Maka lazimlah menyuruh lelaki yang ilat dengan menyajakan dengar suaranya dan memandangkan mukanya. Yang ditakut akan fitnah daripadanya. Maka yang demikian ditegah. Jadi masalah tadi masalah tadi itu katanya perempuan azan kalau ada kawasan itu orang lelaki yang ilat haram kan? Haram. Kalau azan nyaringkan suara, nyaring kalau lahan tu tak mengapalah sebab orang tak dengar. Jauh-jauh sikit dia dah tak dengar. Orang yang dekat dengan diri dia tu baru dengar. Sebab perlahan. Macam kita, dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la. Kalau orang dah sebilik dengan dia, dengar lah. Kalau dia sembahyang dalam bilik, orang di luar bilik pun dah tak dengar dah. Begitu. Tapi kalau azan nyaring begini, macam nak begini, tutup telinga begini, itulah kalau ada orang lelaki ajnabi, orang lelaki lah, itu haram. Azan tu haram. Azan dengan secara nyaring, dengan sebab tempat tu ada lelaki yang ilat, itu haram. Jadi azan, faham tidak azan? Nak bagi jelas sikit lagi. Mana mengeluarkan suara oleh perempuan dengan nyaringkan suara dengan sebutan azan. Allah, begitu. Tetapi kalau menyanyi pun, kalau menyanyi lagu, dan harus menyanyi bagi perempuan, pelik tak? Azan dengan nyaring haram. Tapi menyanyi perempuan harus. Pelik tak? Azan ni masalah ada orang ajnabi lah. Masa ada orang hilat lah ni. Azan haram. Kalau menyanyi lagu harus. Walaupun ada orang lelaki yang mahram, yang hilat. Ni kita cakap pasal dia azan di tempat itu, di kawasan itu ada siapa? Ada orang ajnabi. Haram. Nyaringkan suara azan dengan nyaring, padahal tempat itu ada orang ajnabi, lelaki ajnabi, haram. Tetapi menyanyi, nyaringlah. Menyanyi lagu, menyanyi harus pula. Padahalnya sama, tempat tu ada orang ajnabi. Tetapi harus. Tak jadi haram. Kalau tanya kita, tak payah tengoklah kitab. Azan tu sunat, nyanyi tu tak sunat. Tu baru rasa tak irah kan. Ni pelik ya. Azan tu haram, nyanyi harus. Kenapa pula begitu? Itu maknanya, sekali lagi, jadi azan, nyaringkan suara dengan azan oleh orang perempuan di tempat yang, kawasan yang ada, kalau hadir orang ajnabi, orang hilat, haram. Tapi menyanyi,
tidak haram, bahkan harus. Dan harus menyanyi bagi perempuan serta hadir lelaki yang hilat mendengarkan dia. Ketika dia menyanyi itu, ketika dia menyanyi itu, memanglah ada orang lelaki yang hilat, yang ajnabi, orang bukan mahram dia, orang bukan suami dia ada, dan dengar suara nyanyian dia. Tapi menyanyi saja, jangan kira masuk alat muzik yang haram lah. Itu kalau masuk alat muzik itu haram disebab dengar alat muzik yang dia haram dengar. Lepas tu menyanyi itu menyanyi dengan lagu, isi lagu yang tak membawa kepada jadi haram. Kalau menyanyi ni kalau dia asalnya hukumnya harus, tak kita menyanyi semata-mata menyanyi, tak kira lelaki perempuan. Nyanyi yang tak kira masuk alat-alat paluan kita, piano apa, serunai ke, kita tak tilik kepada masuk benda tu. Nyanyi asalnya kalau isi nyanyian dia tu tak menarik kepada benda haram, maka tak mengapa. Dia menyanyi, dia cerita ke pasal dia, pasal hujan masalah, pasal banjir, pasal kerjaan orang dalam kampung ni, katalah cerita-cerita pun. Kalau menyanyi katanya sedap minum arak, gitu. Nak jumpa dengan orang perempuan itu, nak jumpa dengan lelaki ini, bergaul di antara lelaki perempuan, kalau gitu haram. Kalau ceritaan isi lagunya tidak menarik kepada perkara yang haram, tak mengapa. Pagi ni hujan tak turun, dah lama hujan tak turun, begitu. Itu harus. Tapi kalau nyanyian dia tu menggalak kepada benda haram, haramlah. Lepas tu, jadi tak kiralah lelaki dan perempuan tu menyanyi dengan isi nyanyiannya tidak membawa kepada, tak menarik, tidak menggalak kepada buat benda haram, maka tidak haram. Bahkan harus. Lepas tu, masalah masuk alat muzik, kita kira kata haram sebab masuk alat muzik. Gitu ya. Alat muzik yang diharamkan tu. Kembali kepada masalah kita, jadi harus menyanyi bagi perempuan serta hadir lelaki yang hilat. Lepas tu kalau dia menyanyi pun orang lelaki yang hilat dengar. Masalah kata dengar lah. Kalau katanya masalah orang lelaki yang hilat tak dengar tu, tak mengapalah. Itu dah nyata dah katanya harus. Ni di depan ada orang lelaki yang hilat dengar, itu pun harus lagi. Menyanyi oleh orang perempuan, padahal tempat tu ada orang lelaki yang hilat, yang bukan suami, bukan mahram, harus lagi. Tapi tilik kepada azan, kelakuan begitu, keadaan begitu, haram. Tengok. Sebabnya begini, kerana makruh baginya mendengar dia. Sebabnya begini, nak ambil kesimpulannya begini. Kenapa boleh azan haram, nyanyi harus? Sebabnya gini. Apabila diazan, kita ambil begini. Nak bagi nampak ulasan dia yang begini. Apabila ada azan. Apabila azan disunatkan bagi orang yang bukan muazzin. Begitu ya. Apabila diazan, tak kiralah lelaki dan perempuan. Apabila diazan, maka disunatkan bagi orang yang tidak azan. Sunat apa? Dengarkan suara azan dan memandang kepada muka wajah orang
azan. Apabila ada azan, disunatkan dengarkan suara azan. Dan sunat tengok kepada muka orang azan, muazzin. Begitu. Tetapi menyanyi, disunatkan dengan suara menyanyi? Sunat ke tidak? Tak sunat. Tak sunat dengarkan suara menyanyi. Nyanyi tak sunat dengan suara menyanyi. Lagi pulanya, tengok, dia katanya, kerana makruh baginya bagi lelaki yang hilat. Begitu. Kerana makruh baginya bagi lelaki yang hilat mendengar dia nyanyi. Nyanyi perempuan. Kerana makruh baginya bagi lelaki yang hilat mendengar dia nyanyian perempuan. Dan tiada takut akan fitnah sekalipun. Walaupun tak takut ni ghayah pada kata makruh. Makruh bagi orang lelaki yang ajnabi dengarkan suara nyanyi orang perempuan. Yang tak kena mengena, bukan mahram, bukan suami, isteri. Makruh. Makruh dan tiada mana? Dan tiada takut akan fitnah sekalipun. Kalau tak takut fitnah pun makruh. Bersalahan bang, tak sama, nyanyi ni tak sama dengan azan. Jadi maknanya nyanyi itu bang, apa dia? Maka disunat menyaja dengar dia. Lagi memandang kepada muka muazzin. Kenapa gitu? Jadi maknanya kalau menyanyi, tak sunat dengar. Bahkan makruh dengar. Kalau kata makruh, apa maknanya? Jangan dengar. Kalau kata makruh dengar, maknanya seeloknya tak dengar. Lagi pulanya tengok kepada muka orang, tengok kepada muka orang menyanyi, muka perempuan, kita orang ajnabi lihat memandang kepada muka perempuan yang menyanyi saat ni, padanya ajnabi, adalah haram. Dengar tu makruh, jangan tengok kepada muka lah. Dengar tu makruh, tengok pada muka tu haram. Tetapi azan pulaknya, setiap azan sunat dengar, sunat tengok kepada muka orang muazzin. Sebab itulah kalau perempuan azan, kalau perempuan azan di dapatnya Nabi, takkan nak kena dengar. Sunat dengar suara dia pula. Sunat tengok pada muka dia pula. Tidak. Begitu. Tengok. Dia katanya bersalahan pada bang, maka disunat mendengar dia bang. Lagi memandang kepada muka muazzin. Jadi sunat kita dengar, sunat kita perhati dengarkan suara azan, dan sunat kita tengok kepada muka orang muazzin, orang yang azan. Maka lazimlah, maka kalau begitu apabila ada orang perempuan nyaringkan suara dengan azan, takkan jadi kata kamu lelaki yang hilat, sunat dengar suara perempuan itu, sunat tengok kepada muka perempuan itu. Takkan jadi begitu. Sebab tu janganlah azan. Kalau azan nanti nak kena dengar pula, nanti nak kena tengok pula. Nak kena dengar suara dia pula, nanti nak kena tengok pada muka dia pula. Begitu. Maka lazimlah, lazim daripada kata, lazim daripada bang,
disunatkan menyaja mendengar dia lagi memandang kepada muka muazzin, lazimlah menyuruh lelaki yang hilat dengan menyaja mendengar suaranya, suara perempuan. Jadi katanya kita ni disuruh dengan suara perempuan pula dan memandang akan mukanya. Kenapa begitu? Sebab dia muazzin. Sebab dia orang azan. Sebab dia azan. Sebab tu jangan azan. Gitu kan? Kalau ada lelaki yang hilat, jangan azan. Sebab kalau azan, jadi kata lelaki sunat tengok kepada muka dia pula. Jadi kata lelaki ajnabi itu sunat sengaja mendengarkan, perhati dengar suara dia pula. Bolehkah suruh buat begitu? Ha. Hmm. Tengok. Dia katanya maka lazimlah menyuruh lelaki yang hilat dengan menyaja mendengar suaranya dan memandang akan mukanya. Yang ditakut akan fitnah padanya pada memandang akan mukanya. Maka demikian apa dia? Memandang kepada muka dan mendengar tu ditegah, dilarang. Itu dilarang. Pasal itulah pasal itulah sebab dia ada azan, ingat apabila ada azan sunat apa? Sunat dengar dan sunat tengok kepada muka muazzin. Lepas tu kalau perempuan yang azan, takkan nak kata sunat dengar suara dia. Takkan nak kata sunat tengok kepada wajahnya. Yang ditakut akan fitnah. Padahal maklum takut fitnah haram. Sebab tu jangan azan. Sebab tu haram azan. Dia tak sama dengan menyanyi. Nyanyi makruh dengar. Haram tengok kepada muka perempuan yang menyanyi. Kalau begitu maknanya kalau ada perempuan menyanyi, maka kita kalau orang lelaki ajnabi buat macam mana? Jangan dengar. Jangan perhati dengar, jangan tengok. Beza jauh dengan azan ya. Jadi maknanya apabila ada perempuan ajnabi yang menyanyi, kita orang lelaki yang ajnabi, apa dia? Jangan dengar, jangan perhati dengar. Kalau bunyi di telinga tu tak mengapa. Bunyi ni kita dengar sedap juga. Tu perhati dengar tu tak boleh. Kalau bunyi di telinga tu kita tak sengaja nak dengar, itu tak mengapa. Lagi pulanya tengok pada muka tak boleh. Jadi mana kita jangan perhati dengar, jangan pandang kepada muka dia yang nyanyi. Habis cerita. Begitu. Demikian lagi dia harus akan perempuan mengangkat suara kerana talbiyah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa nur qulubana wa nurikal karim wa ja'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka ma qara'nahu wa nahfazna min sunnah. Taraddana alaina wa tahtin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Terima kasih, Bapak.